Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Sufi Fahmi bin Muhammad Yusof. Nombor pendaftaran 10 DKM 21F1048. Baiklah, pada kali ini kami ingin membincangkan tentang SOP solat di masjid sewaktu penularan wabak COVID-19. Pada pembentangan kali ini, kami akan menerangkan proses SOP yang dilakukan pada setiap masjid di Malaysia ketika Malaysia dalam keadaan kritikal dengan penularan COVID-19 yang cepat tersebar. Kami juga akan menerangkan mengapa ianya dilakukan dan adakah perkara ini juga dituntut dalam Islam. Okey. SOP yang diwajibkan kepada setiap masjid yang berada dalam negara. Yang pertama, jemaah wajib memakai pelitup muka. Yang kedua, jemaah mestilah membawa sejadah sendiri untuk mengelakkan sentuhan daripada jemaah yang lain. Yang ketiga, pihak pengurusan masjid wajib meletakkan tanda penjarakan sepanjang 1 meter bagi setiap jemaah di ruangan solat. Yang keempat, sebarang aktiviti yang perlu berkumpul diharamkan sepenuhnya untuk mengelakkan jangkitan lebih tersebar. Yang kelima, semua digalakkan memakai hand sanitizer agar tidak menularkan lagi wabak COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asif bin Bersyukur. Nombor matrik saya 10 DKM 1F1072. Hari ini saya akan menerangkan tentang prinsip Islam dalam memilih perkara yang lebih utama berkenaan dengan isu wabak dan penyakit yang berbahaya. Adapun berkaitan isu dan status manfaat atau maslahat, terdapat beberapa kaedah fiqh yang boleh diaplikasikan bagi mengambil hukum soalan semasa. Khasnya kesan daripada pandemik COVID-19 seperti setiap perkara dinilai mengikut niat dan tujuan, menolak kerosakan lebih utama dan mengambil manfaat. Kerosakan yang sedikit dimaafkan demi untuk mengambil maslahat yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Zulfahmi bin Ahmad Azim. Nombor matrik 10 DKM 21F1092. Jadi kita akan menerangkan pula tentang kaedah dan kelonggaran dalam Islam apabila berdepan dengan isu darurat dalam isu fiqh. Isu-isu semasa yang ditimbulkan oleh kesan penyebaran wabak COVID-19 banyak yang berkaitan dengan persoalan situasi darurat yang mengharuskan sesuatu hukum bagi usaha mencegah penularan wabak dan melindungi nyawa manusia. Status darurat dan kesukaran yang berlaku dirujuk bagi menentukan hukum hakamnya. Di antara prinsip-prinsip fiqh yang digariskan oleh ulama berkaitan isu ini adalah seperti kaedah darurat. Darurat mengharuskan sesuatu larangan, tidak boleh memudaratkan diri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Mudarat itu dicegah seberapa yang mampu, mudarat itu dihilangkan seberapa yang mampu. Mudarat tidak boleh dihilangkan dengan satu mudarat yang sama atau yang lebih besar. Mudarat yang khusus pula boleh ditanggung untuk menolak mudarat yang umum. Manakala mudarat yang lebih rendah boleh ditanggung untuk menolak mudarat yang lebih tinggi. Boleh tinggi. Okey. Apa-apa yang diharuskan kerana sebab darurat adalah dibataskan dengan sebab-sebab tertentu. Seterusnya, implikasi jika perkara seperti ini diabaikan. Untuk negara, yang pertama, jumlah kes di negara akan melonjak tinggi. Yang kedua, penyakit akan tersebar meluas. Yang ketiga, penyakit pecah kepada pelbagai jenis, contohnya COVID, Omicron, Delta, Alpha dan Beta. Untuk agama, penyakit yang dikesan tersebar melalui masjid akan memburukkan nama Islam. Yang kedua, masjid iaitu tempat beribadat bagi orang Islam akan ditutup terus dan orang akan dilarang untuk menunaikan solat di sana. Baik, jadi kesimpulan daripada pembincangan topik pada hari ini, keadaan semasa dan cabaran masa kini ekoran pandemik COVID-19 telah banyak mengubah pola hidup seharian manusia. Islam sebagai agama yang berciri khas rahmat bagi seluruh alam terbukti mampu memberikan jawapan dan jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup yang sentiasa berkembang. Ini menerusi ajaran-ajaran syarak yang berpandukan sumber-sumber hukum Islam. Hukum hakam bagi isu-isu semasa yang sentiasa berubah dan berkembang. Mengikut kemajuan zaman dapat diambil daripada sumber-sumber syarak yang bersifat anjal. Berdasarkan sumber-sumber hukum syarak ini pula dirumuskan dan disusun berbagai prinsip-prinsip fiqh qawaid fiqhiyah
oleh para ulama untuk memudahkan pengambilan hukum bagi isu-isu yang baru. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip fiqh ini, segala persoalan yang timbul ekoran kesan pandemik COVID-19 mendapat jawapannya. Justru segala norma baharu dan SOP yang dijalankan adalah berpandukan syarak menerusi aplikasi qawaid fiqhiyah ini. Jadi terima kasih, itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.